Bayangkan ini, kau berdiri di tepi laut Nusantara. Angin biasa, burung biasa, langit biasa. Kemudian, pada April 1815, biasa itu dirobek dari muka bumi. Letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa bukan sekadar meletup. Ia seperti menulis semula peraturan langit. Dan yang paling mengerikan, kesannya tidak berhenti di Sumbawa. Setahun selepas itu, dunia di bahagian lain mula rasa sesuatu yang ganjil. Musim panas yang sepatutnya hangat, tiba-tiba jadi sejuk, basah, muram. Tanaman gagal, harga makanan melambung, orang resah, ada yang merusuh. Di beberapa tempat, frost datang pada bulan yang tak sepatutnya. 1816 pun dikenang dengan nama yang bunyinya macam legenda, Year Without a Summer. Tapi, adakah musim panas hilang itu betul-betul tepat? Atau itu hanya cara manusia memberi nama pada trauma yang mereka sendiri tak faham? Hari ini, kita bongkar. Bukan dengan mitos, tetapi dengan rekod saintifik, catatan sejarah dan bukti yang tertanam dalam abu. Gunung Tambora terletak di utara Pulau Sumbawa dalam lingkungan Hindia Timur pada zaman itu. Ia bukan gunung kecil. Selepas letusan 1815, puncaknya tinggal sekitar 2,851 meter. Bukan sebab gunung mengecil perlahan-lahan, tetapi sebab bahagian atasnya runtuh lalu membentuk kaldera yang sangat besar. Menurut Smithsonian Global Volcanism Program, kaldera Tambora yang terbentuk itu kira-kira 6 km lebar dan kedalamannya menghampiri 1 km. Itu bukan kawah, itu seperti separuh gunung hilang di telan bumi. Dan satu perkara penting yang orang selalu tersalah faham, Tambora tidak meletup tiba-tiba. Kajian dan ringkasan institusi seperti USGS menunjukkan Tambora sudah menunjukkan tanda resah sejak beberapa tahun sebelum 1815, sekitar 1812. Aktiviti meningkat perlahan-lahan seperti nafas yang makin berat sebelum akhirnya meledak pada April 1815. Maknanya, bencana besar ini bukan datang dari kosong. Ia datang dari tekanan yang terkumpul tanpa siapa tahu, tanpa siapa sempat lari. Letusan klimaks berlaku sekitar 10 hingga 11 April 1815. Dalam skala gunung berapi moden, ia sering diklasifikasikan sebagai VEI 7, antara letusan paling besar dalam sejarah yang direkodkan manusia moden. Dan detail yang paling ngeri bukan sekadar abu turun dari langit. Smithsonian mencatat bahawa aliran piroklastik, awan panas yang bergerak laju, turun dari gunung dan sampai ke laut di pelbagai arah. Ini bukan hujan abu yang boleh kau sapu dari lantai. Ini dinding maut yang panas, laju dan menyapu apa sahaja yang hidup di laluannya. USGS turut menghuraikan bahawa bila aliran ini menghentam kawasan pesisir dan laut, ia boleh mencetuskan gelombang besar atau tsunami setempat, menjadikan bencana ini datang bertingkat-tingkat. Kau selamat dari api, kau belum tentu selamat dari gelombang. Kau selamat dari gelombang, kau belum tentu selamat dari kelaparan selepasnya. NASA Earth Observatory pula menekankan skala letusan Tambora dalam konteks global, termasuk bagaimana rekod geologi menunjukkan episod aktiviti yang memuncak pada April 1815. Dengan kata lain, ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini peristiwa yang boleh dikesan dalam sains bumi. Apabila Tambora meletup, kematian bukan satu nombor. Ia satu gelombang. Ada kematian langsung akibat aliran piroklastik, runtuhan dan keadaan ekstrim. Tetapi selepas itu datang musuh kedua yang lebih senyap. Kelaparan, air tercemar, penyakit. Ahli gunung berapi Clive Oppenheimer dalam kajian akademik yang sering dirujuk tentang Tambora menghimpunkan bukti sejarah dan saintifik untuk menganggarkan lebih 70,000 kematian apabila dikira kesan langsung dan tidak langsung, terutama di Sumbawa dan Lombok.
Dalam banyak analisis lain, julat angka juga sering berlegar pada puluhan ribu hingga hampir 100,000 bergantung pada kaedah anggaran dan bagaimana kesan kebuluran serta penyakit dihitung. Tetapi di sinilah misteri sebenar bermula. Kerana Tambora bukan hanya membunuh penduduk, ia juga menimbus sebuah penempatan dan budayanya. Dalam liputan arkeologi, kawasan tertimbus ini pernah digelar Pompei dari timur kerana artifak, struktur rumah dan sisa kehidupan harian ditemui tertanam dalam deposit letusan. Seolah-olah satu komuniti dibekukan dalam masa, bukan oleh ais tetapi oleh abu. Sebuah bahasa boleh hilang bila penuturnya lenyap. Sebuah budaya boleh jadi sunyi bila tapaknya terkunci di bawah lapisan bumi. Dan bila itu berlaku, dunia bukan sekadar kehilangan manusia. Dunia kehilangan cerita. Sekarang kita masuk ke bahagian yang menjadikan Tambora bencana global. Tambora bukan sekadar melontar abu. Ia melontar gas, terutama sulfur, naik ke lapisan atmosfera yang tinggi. Di situlah sulfur berubah menjadi aerosol sulfat, zarah halus yang memantulkan cahaya matahari, seolah-olah bumi dipakaikan penapis kelabu. Oppenheimer dan ramai penyelidik selepasnya menerangkan konsep yang sama. Bila aerosol ini berkumpul di stratosfera, ia boleh kekal lebih lama berbanding awan biasa. Ia mengurangkan jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan dan cukup untuk mengganggu corak cuaca. Dan di sini, kita perlu jujur secara saintifik. Anggaran tepat jumlah sulfur Tambora boleh berbeza antara kajian, bergantung pada data teras ais, rekonstruksi atmosfera atau analisis kimia magma. Tetapi, semua jalur bukti bertemu pada kesimpulan yang sama. Jumlahnya cukup besar untuk mengubah iklim dunia. Dan bila cahaya matahari ditapis, suhu purata global tidak perlu jatuh banyak untuk menghancurkan pertanian. Turun sedikit, musim jadi pelik. Hujan jadi tak menentu. Frost datang seperti orang tersesat, muncul di waktu yang salah, di tempat yang tak bersedia. Tahun 1816 digelar Year Without a Summer. Bukan kerana seluruh dunia tiada musim panas, tetapi kerana di banyak kawasan hemisfera utara, musim panas menjadi luar biasa sejuk dan luar biasa basah, cukup untuk merosakkan tanaman dan ekonomi makanan. Kajian iklim moden yang menggabungkan bukti sejarah dan pemodelan, termasuk analisis akademik seperti Rabel dan rakan-rakan, menunjukkan Tambora berkait rapat dengan gangguan iklim yang kuat, terutama di Eropah. Kajian atribusi iklim yang lebih baharu pula menunjukkan apabila kesan Tambora dimasukkan dalam model, kebarangkalian untuk melihat anomali sejuk yang ekstrim pada 1816 menjadi jauh lebih tinggi. Ringkasnya, bila kita letakkan Tambora dalam persamaan, teka-teki 1816 jadi lebih masuk akal. Malah, ada penyelidikan reanalisis atmosfera yang cuba membina semula corak cuaca masa lalu, seolah-olah kita memutar balik jam langit. Dan hasilnya konsisten. Aerosol stratosfera dari letusan besar seperti Tambora boleh mengubah cuaca musim panas dengan cara yang manusia pada zaman itu tak mampu jelaskan. Sebab itu, bagi mereka yang hidup pada 1816, ia bukan sekadar cuaca sejuk. Ia rasa seperti dunia sedang rosak. Bila tanaman gagal, manusia berubah. Year Without a Summer sering dibicarakan sebagai krisis cuaca, tetapi sebenarnya ia krisis makanan. Sejarawan dan pengkaji krisis sara hidup pernah membincangkan era ini sebagai antara krisis besar awal abad ke-19 apabila gangguan cuaca memberi kesan kepada hasil tuaian, stok makanan dan harga. Bila makanan susut, harga naik. Bila harga naik, orang panik. Bila orang panik, ketertiban sosial mula retak. Bukan kerana manusia tiba-tiba jadi jahat, tetapi kerana perut kosong mengubah cara manusia melihat dunia. Inilah bahagian yang patut melekat di kepala penonton. Tambora mengajar bahawa bencana alam bukan hanya runtuhkan rumah, ia boleh runtuhkan aturan sosial. Dan di sinilah
misteri paling menakutkan tentang Tambora. Letusan ini menunjukkan betapa rapuhnya manusia bila makanan hilang. Ada catatan tentang langit yang berubah. Senja yang tampak lebih merah, lebih jingga, lebih ganjil. Dalam sains atmosfera, ini selari dengan idea bahawa zarah di atmosfera boleh mengubah cara cahaya tersebar, menjadikan langit kelihatan luar biasa. Kita tak perlu jual cerita ini sebagai Tambora mencipta karya tertentu. Itu terlalu mudah dan biasanya berlebihan. Tetapi kita boleh katakan dengan adil, Tambora mencipta suasana global yang menekan, muram dan menakutkan. Dan dalam suasana seperti itu, manusia menjadi lebih banyak berfikir, lebih banyak menulis, lebih banyak mencipta kerana dunia luar tidak lagi memberi rasa selamat. Kadang-kadang, kreativiti lahir bukan kerana bahagia, tetapi kerana manusia cuba bertahan dalam gelap. Tambora mengajar kita satu perkara yang pahit. Bencana besar tidak semestinya nampak besar dari jauh. Kadang-kadang ia bermula sebagai letupan di sebuah pulau yang dunia luar tak pandang pun. Tetapi apabila ia menghantar sulfur ke langit, ia mengubah cahaya, mengubah suhu, mengubah hujan dan akhirnya mengubah nasi di pinggan manusia. Tambora masih wujud hari ini. Rekod dari ringkasan ilmiah seperti dari Britannica menunjukkan gunung ini kekal aktif selepas 1815 dengan episod letusan lebih kecil dan tanda-tanda aktiviti pada era moden. Maksudnya, ini bukan cerita lama yang sudah tamat. Ia amaran yang masih bernafas. Jadi bila orang sebut misteri Tambora, misterinya bukan makhluk gaib. Misterinya ialah bagaimana satu detik di Nusantara pernah membuat dunia terasa sejuk, lapar dan takut walaupun ramai yang ketika itu tak pernah pun tahu nama Sumbawa. Dan bila kita sedar itu, soalan terakhir jadi lebih senyap tetapi lebih berat. Kalau langit sekali lagi dipakaikan tirai seperti 1815, adakah dunia hari ini benar-benar lebih bersedia?